Beberapa musim terakhir dengan skuad depth yang terhad dan pemain penyerang yang tidak mencapai standard, akhirnya permulaan musim 2023 memberikan KL City FC segunung harapan. Setelah menjuarai Piala Malaysia musim 2021 tanpa kehadiran striker tulen serta mara ke perlawanan akhir Piala AFC 2022 dengan meminjam Jordan Mintah daripada Terengganu FC, akhirnya pada musim 2023 KL City mendapatkan dua penggempur import berbisa iaitu Cece Kipre dan Herlison Kayon bagi memperkasakan skuad mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga memborong beberapa lagi pemain import untuk memantapkan pasukan bagi menghadapi musim 2023. KL City berjaya merekrut Sebastian Avanzini, pemain Itali yang mampu bermain di beberapa posisi seperti defensive midfielder, central midfielder atau sebagai right back. Matko Zirdem, pemain pertahanan tinggi lampai dari Croatia. Patrick Rachel, attacking midfielder dari Filipina yang biasa bermain bersama Manuel Ott ketika tugasan kebangsaan, serta diperkuatkan lagi dengan kepulangan semula Sean Gianelli setelah berkelana ke Seri Pahang selama semusim namun gagal mendapat tempat di sana. Selain itu, mereka juga merekrut beberapa nama besar pemain tempatan seperti bekas left back Harimau Melaya Nazrul Naim dan bekas ketua pasukan Perak FC iaitu Firdaus Sayyadi. KL City juga mengekalkan pemain-pemain kunci yang membantu mereka menjuarai Piala Malaysia pada musim 2021 seperti penjaga gol dari Filipina Kevin Ray Mendoza, central back tinggi lampai Giancarlo Galiofuco serta dinamik duo Romel Morales dan Paulo Josue yang kabarnya dalam proses naturalisasi. CEO Stanley Bernard juga membuat kenyataan rasmi bahawa KL City mengekalkan Boyan Hodak selaku ketua jurulatih meski Hodak menerima beberapa tawaran daripada pasukan rantau ASEAN. Sebelum mengkaji taktikal KL City bagi musim 2023 dengan lebih mendalam, mari kita lihat bagaimana Hodak menyusun formasi sistem mereka dengan keterbatasan skuad. Mungkin dalam 2 musim terakhir beliau mengemudi skuad warga kota ini. Jika dibedah secara teliti, kecetekan skuad depth KL City ini sebenarnya berpunca daripada cara mereka menggunakan wang untuk membeli pemain dengan hemat agar pasukan tidak ditimpa masalah membayar gaji pemain di kemudian hari, seperti beberapa pasukan yang berbelanja besar untuk mendapatkan dan mengganti pemain import tetapi pada hujungnya terpalit kontroversi tidak melunaskan gaji pemain. Mereka sebenarnya berbelanja sesuai dengan bajet, tetapi ia juga mungkin kombinasi faktor scouting yang lemah. Musim 2021, mereka mengharungi separuh kedua Liga Super dan kempen Piala Malaysia tanpa penyerang import tulen yang bermain di posisi tersebut. Boyan terpaksa melakukan sedikit pengubahsuaian terhadap peranan Romel Morales dan mujurlah ia berhasil. Musim 2022, mereka mendatangkan Kevin Kobemba yang tidak sesuai ekspektasi dan juga bolehlah dianggap tidak banyak membantu pasukan. Sekali lagi, gandingan Romel Morales dan Paulo Josue terpaksa bekerja keras demi KL City dan mujur juga kemunculan Hakimi Azim ke permukaan sedikit membantu mereka. Disebabkan keterbatasan skuad ini dan apabila pemain utama dilanda kecederaan, Boyan terpaksa memainkan pemain beliau di posisi kedua seperti contohnya Kenny Parash di posisi centre back dan Romel sendiri sebagai striker. Boyan sendiri tidak gemar mengambil risiko meletakkan pemain muda atau berusia bermain posisi asal mereka sebagai kesebelasan, sebaliknya mencuba pemain utama untuk bermain posisi baru. Contoh, setelah kehilangan Daniel Ting, Boyan memainkan Declan Lambert di posisi left back meskipun posisi asal Declan adalah sebagai right back. Disebabkan keterbatasan skuad ini juga, Boyan ikut sama terbatas dalam merancang formasi sistem beliau. Justru itu kita banyak melihat 4-4-2 dalam taktikal Boyan. 4-4-2 ini juga terhasil kerana profil beberapa pemain serangan Boyan yang tidak gemar atau tidak biasa melakukan gerakan cut inside seperti layaknya seorang pemain wing forward. Pemain seperti Zafri Yahya, J. Parthiban dan Hadin Azman kerap ingin berlegar atau beroperasi di wide area sahaja dan tiada keinginan secara natural untuk melakukan gerakan cut inside dari situ kerana mereka semua adalah pemain winger asli dan bukannya pemain wing forward. 4-4-2 juga adalah shape defensive organisation mereka. Boyan selesa pasukan beliau bertahan dalam shape ini secara kompak sama ada di mid block atau kadang-kala ia menjadi low block. Ia bertujuan menolak pasukan lawan ke sisi dan
tidak dapat menyerang melalui central area. Setelah mara jauh dalam kempen Piala AFC 2022 dan mendapatkan hadiah wang lumayan, akhirnya KL City berbelanja besar musim ini mendatangkan nama-nama yang disebut di awal video tadi. Boyan akhirnya boleh lebih kreatif dengan taktikal beliau, meramu kesebelasan, formasi dan sistem dengan pemain import baru, terutamanya dengan kehadiran striker yang sudah terbukti boleh diharapkan dalam kancah bola sepak Malaysia. Sekarang mari kita lihat bagaimana Boyan Hodak boleh menyusun taktikal KL City untuk mengharungi musim 2023 ini. Ini adalah kesebelasan KL City ketika perlawanan pemanas badan pramusim menentang Terengganu FC. Tidak banyak pertukaran yang dilakukan Boyan. Tempat Irfan Zakaria diisi Muhammad Fauzi, Akram Mahinan dan Ryan Lambert di posisi asal mereka, manakala Sean Ganelli selaku right central midfielder. Trio serangan ialah Kayon, Paulo Josue dan Cece Kipre dalam formasi 4-3-3. Namun shape formasi sistem ini ketika fasa attacking organisation sebenarnya bergantung kepada pergerakan Paulo Josue. Kecenderungan Paulo yang banyak beraksi selaku second striker dalam 4-4-1-1 sebelum ini terkadang membuatkan shape mereka berubah kepada 4-4-2 diamond dan kadangkala kembali kepada 4-4-2 klasik. Persoalan terbesar bagi musim 2023 ini adalah, adakah Boyan akan kekal dengan 4-4-2 dengan gabungan pemain baru ini, atau beliau akan beralih kepada 4-3-3 atau lebih variatif lagi dengan 4-2-3-1. Sebenarnya kesebelasan dalam 4-3-3 ketika perlawanan pramusim menentang Terengganu FC sudah cukup baik, tetapi berdasarkan peraturan penurunan pemain import daripada MFL dan selagi Romel Morales serta Paulo Josue belum sah dapat dinaturalisasikan, Boyan terpaksa mengorbankan salah seorang pemain import di bahagian serangan jika beliau ingin memainkan pemain import di bahagian midfield. Rasanya tidak mungkin Boyan turun tanpa pemain import di barisan pertahanan dan beliau sangat berharap pada Kevin Ray Mendoza di depan gawang. Mungkin seperti inilah 4-3-3 Boyan jika beliau ingin memainkan Patrick Rachel di central midfielder. Paulo Josue terpaksa diketepikan. Kayon boleh dan pernah bermain sebagai number 9 di Selangor FC, manakala Cece Kipre boleh ditolak sebagai left wing forward. Beliau pernah beraksi di posisi itu ketika bersama Terengganu FC. Dengan kehadiran Nazirul Naim, mungkin Boyan boleh mengembalikan Declan ke posisi asal beliau di right back seperti desakan segelintir penyokong KL City. Begitu juga halnya dengan Romel Morales. Dengan kehadiran Cece Kipre dan Herlison Kayon, Romel tidak perlu lagi memikul beban sebagai seorang penyerang dan mungkin boleh beraksi sebagai number 8 seperti ini. Jika Romel beraksi sebagai midfielder, pasangan beliau dalam 4-3-3 ini haruslah sama ada Firdaus Sayadi atau Ryan Lambert untuk memenuhi aturan MFL dalam penurunan pemain import. Kehadiran Sebastian Avanzini yang mampu bermain defensif dan attacking mungkin membolehkan Boyan bermain dalam 4-2-3-1, meletakkan Avanzini selaku double pivot bersama Akram Mahinan dengan Romel selaku number 10 di belakang Kayon dan Cece Kipre sebagai left wing forward serta Zafri Yahya bermain sebagai right wing forward. Atau boleh juga bermain dalam 4-2-3-1 yang begini, meletakkan Hakimi Azim selaku top striker dengan Paulo Josue diberi role kesukaan beliau iaitu second striker yang boleh kreatif dan bebas berlegar. Dan jika Boyan ingin memainkan 4-4-2 versi upgrade, mungkin beginilah kesebelasannya. Dua striker ialah Paulo Josue dan Cece Kipre, dua di tengah pula gandingan Avanzini bersama Gianelli, manakala Zafri Yahya dan J Partiban boleh bermain role kegemaran mereka di wide area. Atau gandingan striker ialah Kipre dan Kayon. Atau gandingan dua di tengah mungkin Romel Morales bersama Sean Gianelli. Sebenarnya semakin cepat duo ini dinaturalisasikan, semakin banyak variasi taktikal yang boleh Boyan Hodak tampilkan bersama KL City FC. Apa yang pasti, squad depth mereka bertambah baik bagi menghadapi musim 2023.